Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera anak didik cikgu semua. Selamat datang ke tutorial ketiga ya, KSSM tingkatan 4. Dan cikgu harapkan cikgu doakan anak-anak cikgu semua sihat, khususnya di musim cuti ini. Teruskan perjuangan dan teruskan study, insya-Allah kejayaan menanti. Okey, untuk tutorial 3 ini kita lihat di SKP seperti biasa. Sehari ini kita memberi tumpuan kepada di SKP standard pembelajaran 9.1.3 ya. Di mana anak-anak perlu mengambil perhatian kepentingan untuk anak-anak menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat. Sambil itu, anak-anak juga perlu mampu untuk menghuraikan kepentingan kepemimpinan untuk kemakmuran negara. Ini semua boleh dicapai melalui soalan-soalan tutorial yang cikgu bakal sediakan, dan saya percaya sebahagian daripada kita telah mencubanya dan kita boleh melihat adakah jawapan yang kita buat itu tepat. Okey, kita lihat apa yang ada dalam buku teks untuk 1.3 ini. Okey. Yang pertama, ada dua skop ya. Yang pertama sistem pentadbiran, yang kedua undang-undang. Okey, di bawah topik pentadbiran ini kita sebenarnya sudah mengetahui lebih awal ketika tingkatan 2 lagi. Okey. Dan kita perhatikan sistem pentadbiran Melaka, memang kita sudah tahu konsep pembesar 4 lipatan itu. Dan sambil itu dalam konsep pembesar 4 lipatan ini kita seharusnya mampu memahami ya apa yang telah dilaksanakan di Melaka ya, di mana Sultan Melaka juga memberikan kuasa memerintah mentadbir wilayah, sungai, pulau kepada pembesar berempat tadi ya? Dan kawasan yang diberikan itu dinamakan kawasan pegangan. Ini antara konsep asas dalam sistem pentadbiran yang perlu kita fahami ya. Maksud cikgu, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu lah ya. Di segi sistem pentadbiran tidak ada masalah. Saya percaya nak faham. Di atas sekali memang ada sultan. Bendara ni ibarat seorang Perdana Menteri lah. Dan pembesar berempat yang lain ada Penghulu Bendahari. Kalau hari ni seperti Menteri Kewangan, Temenggung seperti Menteri Dalam Negeri. Laksmana bolehlah kita namakan barangkali seperti Menteri Pertahanan lah ya. Okey. Itu gambaran yang cikgu faham. Dan insya-Allah anak-anak tidak ada masalah. Okey, sebenarnya dalam sistem pembesar berempat ini ada pembesar-pembesar lain ya. Okey, seperti Syahbandar memang anak-anak tahu, bentara orang kaya, hulu balang, penghulu dan sebagainya ya. Okey. Dan perlu diingat juga dalam sistem pentadbiran anak-anak perlu bezakan. Pertama, melalui latihan nanti dan juga cikgu akan lebih fokus dengan nota pintas cikgu ya. Pertama, pentadbiran pusat dan Jagajahan. Bezakan, nanti cikgu akan detailkan ya. So, okay, selain daripada itu yang perlu kita pelajari ialah undang-undang. So, bagaimana kita sedia maklum, undang-undang yang pertama dilaksanakan di Melaka ialah Hukum Kanun Melaka. Okey, nanti kita akan lihat detailnya apa yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Ada perkara jenayah, peranan sultan pembesar, kekeluargaan ya. Tak apa, kita belajar secara konsisten ya. Percayalah, jika kita belajar secara konsisten tidak ada masalah. Ni sejarah sebenarnya ya. Kita faham, kita boleh jawab ya. So, okay, yang kedua ada Undang-Undang Laut Melaka. Anak-anak juga telah faham ketika menengah rendah lagi. Seperti isinya antaranya ialah peranan nahoda, kemudian berkaitan dengan pelayaran. Okey, jenayah ini merujuk jenayah yang dilakukan di atas kapal. Kalau di darat
ada peranan temenggung. Okey, dan akhir sekali percukaian. Okey, saya ingat itu saja. Yang lain nanti kita akan detailkan menggunakan nota fokus, nota pintas cikgu yang lebih mudah lagi. Okey, sebelum kita melihat nota fokus sebagai rumusan nanti, kita lihat latihan kita, latihan tutorial kita. Okey, untuk latihan tutorial ini dia memenuhi kehendak standard pembelajaran 9.1.3 menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan barat. Maksudnya sebelum kedatangan barat, sistem pentadbiran kita telah hebat, sempurna. Begitu juga undang-undangnya. Bermaksud bukan undang-undang barat yang telah membentuk tamadun. Pada asasnya tamadun kita memang dah terbina di segi pentadbiran maupun undang-undang. Sebagaimana kita pernah belajar di tingkatan 1. Kehebatan Rom di segi undang-undang, dan sistem pentadbirannya Yunani. Kita juga mempunyai sistem kita sendiri. Okey. Kemudian sambil itu kepentingan kepimpinan untuk K9.1.7 juga perlu kita capai. Kepimpinan akan menyebabkan kemakmuran negara kita. Maksudnya pemimpin yang hebat telah memimpin negara kita, mentadbir negara kita sehingga negara kita makmur pada hari ini. Okey. Soalan 3. Soalan ini soalan struktur. Okey. Cikgu bacakan soalannya dulu. Keunggulan sistem pentadbiran telah menyebabkan kestabilan politik dan kemakmuran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Bermaksud, keunggulan pentadbiranlah yang menyebabkan politik Melaka stabil, aman dan kerajaannya makmur, kaya, sehingga menarik perhatian kuasa-kuasa barat seperti Portugal kemudiannya dan juga Belanda. Okey, soalan 3A, jelaskan maksud keunggulan. Okey, maksud keunggulan. Okey, 2 markah di situ. Dan kita baca terus skrip jawapan, buka kurungan. Maksud keunggulan ialah kesempurnaan. Cikgu beri markah di sini 1. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan. 2 markah boleh dapat di situ. Dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan terbukti melalui sistem pentadbiran. Okey. Yang ini cikgu tak beri kerana dia soalan. Dan undang-undang yang tersusun. Yang cikgu beri ialah tersusun. Bermaksud, sistem pentadbirannya, kenapa cikgu tak beri di situ? Sebab ini soalan. Dan undang-undang yang tersusun baru cikgu beri. Maka diberi pada tersusun sehingga menjadikan kerajaan ini masyhur. Jadi, anak-anak dapat 3. Kesempurnaan 1, keistimewaan 2, tersusun 3. Okey, markah masih maksima. Sebab yang diperlukan ialah 2 markah. Okey, 2 markah garis-garis. Untuk soalan 3B, mengapakah? Ini patutnya ada tanda soal ya. Okey, cikgu betulkan. Okey, tak cantik. Cikgu kemaskan ya. Okey. Okey anak-anak. Mengapakah sistem pentadbiran pembesar 4 lipatan penting kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Buka kurungan. Okey. Sistem pentadbiran pembesar 4 lipatan penting kerana ia menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar. 1 markah untuk lancar. Okey. Sultan Melaka juga memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar berempat. Okey, kenapa dia penting?
Kerana melalui sistem pentadbiran 4 lipatan inilah kuasa diberi kepada para pembesar, memberikan kuasa satu markah. Contoh ini pun cikgu ingin beri satu saja, selalu memang contoh satu saja. Wilayah yang datang dulu, cikgu beri markah untuk wilayah. Buka kurungan, setiap kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai pegangan kawasan pegangan. Huraian ini pun cikgu beri. Jadi saya harap anak-anak perlu faham, bila memberi fakta pastikan kita memberi huraian. Sistem ini membantu sultan dalam pemerintahan, peperangan, diplomatik dan agama. Okey, cikgu beri kepada yang pertama dapat tadi, iaitu membantu sultan dalam pemerintahan. Jika soalan esei cikgu cadangkan, anak-anak boleh pecahkan. Binilah ayat untuk isi pemerintahan, peperangan, diplomatik dan agama. Boleh pecah kepada 4 isi. Ini soalan tutur. Pembesar berempat iaitu bendahara, pengulu bendahari, Temenggung dan Laksmana sentiasa menyokong sultan. Jadi sistem pembesar 4 lipatan itu sangat penting agar sultan mendapat sokongan daripada para pembesar mereka. Okey, markah diberi. Pertama, lancar. Kedua, memberikan kuasa. Ketiga, wilayah. Yang keempat, pegangan. Kelima, pemerintahan. Dan keenam, menyokong. Bermaksud 6 isi maksima, anak-anak dapat 4 garis-garis. Okey. Jadi 2 soalan ini sudah dapat 6 markah. Dan akhir sekali soalannya berbunyi sekali lagi. Kita bacakan soalan dulu. Bagaimanakah sistem pentadbiran peringkat pusat dan jajahan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dilaksanakan? Buka kurungan. Okey, sekejap ya. Ini pun tak ada tanda soal Tak apalah cikgu tambahkan tanda soal di situ. So, okey, kita teruskan. Buka kurungan. Pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. Bagaimana sistem pentadbiran pusat dilaksanakan? Okey, jawapannya pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. 1 markah. Okey. Siapa pembesar berempat itu? Iaitu bendahara, pengulu bendahari, Temenggung dan Laksmana. Okey, contoh ini cikgu bagi 1. Buka kurungan. Setiap pembesar berempat mempunyai peranan tersendiri. Contoh cikgu beri. Contohnya, bendahara menjadi ketua pentadbir, 1 markah, dan ketua turus angkatan tentera. Di peringkat jajahan, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Menguruskan pentadbiran. Okey. Pembesar ini dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Okey. Yang ini cikgu nak beri, ada 2 pihak yang boleh melantik pembesar ini. Yang pertama dilantik sultan dan yang kedua dilantik pembesar berempat. Okey. Jadi keseluruhan itu anak-anak sepatutnya boleh dapat berempat. 1 bendahara, 2 peranan tersendiri, 3 ketua pentadbir, 4 kelima menguruskan pentadbiran, keenam sultan, ketujuh pembesar berempat. Ketujuh anak-anak boleh dapat maksima 4 markah. Dengan skrip jawapan ini juga membolehkan sebenarnya anak-anak bersedia untuk soalan esei juga 10 markah. So, untuk tutor 4 nanti kita akan menyediakan soalan esei dan tidak, cikgu akan teruskan untuk soalan 4 kerana ia adalah sebahagian daripada tajuk untuk subtopik yang ketiga bab 1. Okey, cikgu teruskan. Ini satu contoh soalan esei.
Soalan 4, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem perundangan yang telah membawa kepada kesejahteraan rakyat. Sistem perundangan membawa kesejahteraan rakyat. Itu kunci soalannya. Dan sekejap ya. Okay, anak-anak bolehlah rujuk kepada modul cikgu, muka surat 4 dan 5, buku teks pun boleh. 10-11 rujuk channel cikgu. Soalan yang pertama, apakah kepentingan undang-undang? Buka kurungan. Kepentingan undang-undang ialah untuk melaksanakan pentadbiran kerajaan dan negara. Melaksanakan pentadbiran satu markah. Kita lihat kepentingan yang lain. Undang-undang juga boleh menjamin kemakmuran ekonomi negara. Kemakmuran ekonomi. Satu markah lagi. Selain itu, ia juga memastikan kesejahteraan rakyat. Yang ini sebenarnya boleh, kerana dia datangnya daripada soalan. Cuma cikgu tak galakkan lah. Oleh itu cikgu sarankan agar kita tukar lain. Contohlah. Cikgu sarankan lah ya. Selain itu, ia juga memastikan keselamatan ataupun bukan keselamatan apa, ada keamanan, keselamatan, kita cari yang lain lah. Jadi kita dapati tidak seharusnya anak-anak gunakan kesejahteraan rakyat. Jadi cikgu tak nak berilah. Seharusnya kita buat ayat lain. Tak apalah, kita buat kemudian. Okey, di samping menjamin keselamatan negara, yang ini bolehlah kita beri. Okey, yang tadi ni sepatutnya kita tukarlah skrip jawapan ini. Okey. Taraf hidup ataupun undang-undang penting untuk mengawal keamanan. Boleh juga. Okey. Tapi di sini cikgu bagi 3 lah ya. Sebab ini menyalin, ini Q Q. Okay. Q apa maksudnya? Disalin daripada soalan. Selalunya menyalin soalan ini tak boleh dapat markah Okey. Kalaupun anak-anak tak guna poin keamanan, undang-undang yang lain penting untuk selain daripada melaksanakan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, keselamatan negara, mengawal rakyat dari melakukan kesalahan. Okey, kita boleh cadangkan poin lain. Mengawal rakyat ataupun mengawal masalah sosial, gejala sosial dan sebagainya. Maknanya soalan yang cikgu cadangkan ini tak akan dapat markah penuh Cara anak-anak faham untuk 4A, cikgu teruskan 4B. Jelaskan kandungan hukum kanun Melaka. Okey, patutnya tak ada tanda soal Okey, 8 markah. Antara kandungan hukum kanun Melaka ialah tentang perbuatan jenayah. 1 markah. Contoh, membunuh, cikgu beri 1, menikam dan mencuri. Buka kurungan. Apabila seorang dapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, ini pun boleh diberi sebagai huraian membunuh orang lain. Okey. Tadi kita dah bagi membunuh, yang ini membunuh orang lain. Atau kita boleh letakkan di sini tanpa pengetahuan lah lebih tepat. Maknanya membunuh dengan pengetahuan raja, contohnya menghukum bunuh barangkali tidak, masa itu tidak salah maka dia akan dihukum bunuh. Dihukum 1 markah. Isi kandungan lain ialah peranan sultan dan pembesar. Peranan sultan dan pembesar. Dijelaskan juga tentang tugas Sultan Bendahara Temenggung Penghulu Bendahari
Ya. Okey. Sultan juga bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya bendahara dan temenggung. Selain itu mengenai undang-undang keluarga, misalnya untuk menyelesaikan masalah keluarga atau dalam perkahwinan, maksudnya ini masalah perkahwinan, menyelesaikan masalah. Okey. Dinyatakan juga bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi jika tidak cukup memadai 2 orang saja. Di sini pun cikgu nak berilah ya. Okey, sebagai huraian lanjutan ya. Berkaitan perdagangan di Melaka pula, dinyatakan amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan. Jadi keseluruhannya markah boleh diberi yang pertama jenayah membunuh, 2 tanpa pengetahuan, 3 dihukum, 4 peranan sultan, 5 tugas sultan, 6 melantik pembesar, 7 contoh bendahara, 8 undang-undang keluarga, 9 10 menyelesaikan masalah keluarga, 11 4 orang saksi, 12 riba diharamkan, 12 maksima, 8 garis-garis. So, okey, kita teruskan. 4C. Mengapakah Undang-Undang Laut Melaka penting kepada para pedagang dan pelayar? Okey. Buka kurungan. Undang-Undang Laut Melaka penting kepada pedagang dan pelayar. Ini tak dapat beri masih soalan tu. Misalnya nahoda berkuasa penuh dan diibaratkan seperti raja dalam pelayaran. Okey. Raja dalam pelayaran. Semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nahoda, mematuhi arahan. Okey, ada kesalahan di sini. Undang-undang ini turut menjelaskan peranan pegawai selain nahoda. Maknanya selain nahoda lah orang-orang lain ya. Siapakah yang lain itu? Seperti jurumudi, contoh yang pertama cikgu beri, malim dan jurubatu, agar pelayaran selamat dan lancar. Okey, bolehlah untuk salah esei ini, uraian ini boleh diberi pada pandangan cikgu. Seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Arif, 1 markah. Undang-Undang Laut Melaka juga menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah. Jenayah 1, jenayah di laut seperti mencuri, membunuh dan memberontak. Seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, berkelakuan jahat, akan dikenakan hukuman mati. 1 lagi markah. Pelbagai cukai dikenakan dalam pelayaran untuk perdagangan cukai. Nahoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan. Jumlah cukai. Jadi anak-anak boleh dapat markah di sini. Dari kuasa penuh, raja, mematuhi arahan, 3, 4 pegawai selain nahoda, 5 jurumudi, 6 selamat, 7 arif, 8 jenayah, 9 mencuri, berkelakuan jahat, 10 dihukum mati, 11 berbagai cukai, 12 jumlah cukai, 13. Jadi anak-anak boleh capai 13, maksima 8. Okey. Jadi keseluruhannya tak dapat 20 sampel skrip di atas itu ada kesilapan yang cikgu buat tapi tak apalah. Untuk kepentingan undang, lain kali buat ingatan supaya berhati-hati, jangan menyalin soalan bulat-bulat lah ya.
Okey, 3 markah untuk mat 4A, 4B 8, 4C 8. Jumlah markah 19 kita gelongkan. Okey. Tutor akan datang pendek saja. Kita akan melihat tentang peranan pemerintah dan diperintah. Ada 2 soalan tak silap cikgu. Ya, ada soalan 1 struktur, 1 esei. Okey, kita buat rumusan untuk hari ini. Rumusan bolehlah kita buat untuk tutorial 3 ini. Dalam bab 1, anak-anak perlu faham tentang maksud keunggulan. Okey. Tadi kita telah jelaskan perkataan-perkataan penting yang perlu diingat seperti kesempurnaan, keistimewaan, tersusun. Okey. Next, selepas itu pentadbiran Melaka. Saya percaya anak-anak sudah mahir, tak ada masalah banyak ya. Okey, dalam sistem pentadbiran Melaka pula, anak-anak perlu tahu betapa lengkap dan tersusunnya. Kita perlu berbangga dengan warisan nenek moyang kita yang mampu membina undang-undang ya. Dan pentadbiran, di sini pentadbiran ya. Okey, pentadbiran itu apa? Pentadbiran pembesar 4 lipatan. Dengan pentadbiran itu ia menjadi lancar. Dalam sistem ini Sultan Melaka telah memberikan kuasa memerintah dan mentadbir wilayah, sungai, pulau kepada pembesar berempat tersebut ya. Jadi tak boleh memerintah sewenang-wenangnya. Tunggu diberi kuasa oleh Sultan. Dan kawasan tersebut dipanggil sebagai kawasan pegangan ya. Dan lain-lain Sultan dah mengetuai pemerintahan. Yang itu jelas ya. Segala aspek memang diketuai oleh Sultan mengetuai ya. Okey, pembesar berempat sebagaimana kita maklum ada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Okey, kita tasmik secara pantas. Yang lain apa lagi? Okey, pembesar lain bukan selain daripada pembesar berempat tadi, ada yang paling popular ialah Syahbandar. Lain-lain ada bentara, orang kaya, hulu balang, penghulu. Okey, anak-anak semua, untuk sistem pentadbiran ini dia pecah kepada pusat dan satu lagi pentadbiran di peringkat jajahan. Okey, anak-anak perlu bezakan ya. Dari latihan tadi barangkali anak-anak bolehlah ya memahami ya sedikit sebanyak. Latihan itu bertujuan untuk mencari jawapan banyak, tetapi kata kunci yang benar-benar boleh anak-anak ingat dan membantu anak-anak. Saya harap anak-anak faham ya. Maksud cikgu tadi, latihan yang kita buat ini tak perlulah kita tahu semua. Memang sukar nak ingat semua sekali. Tapi daripada latihan yang kita buat tadi, kita dapat melihat ya bagaimana cikgu cuba bantu anda ya meringkaskan, memudahkan mana-mana kata kunci yang anak-anak boleh ingat. Okey, kita semak semula. Di peringkat pusat ada pembesar berempat. Maaf ya. Di peringkat pusat ada pembesar berempat. Kita pun dah tahu. Banyak kali kita sebut bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Tugasnya pun kita perlu ketahui. Contohnya, apa tugas bendahara? Okey, sebagai ketua pentadbir. Ya. Cubalah ingat. Ya. Begitu juga yang lain-lain mempunyai tugas tertentu seperti penghulu bendahari. Apa tugas penghulu bendahari? Okey, mengurus perbendaharaan. Apa tugas Syahbandar? Mengutip cukai di pelabuhan. Ya. Saya harap anak-anak boleh ulang kaji lah modul ini. Ataupun buku teks, kalau rasa buku teks terlalu panjang, sukar nak ingat, boleh cikgu cadangkan anak-anak cikgu gunakan benda pintas cikgu. Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka. Laksmana pula bertindak sebagai mereka yang menjaga keselamatan laut khususnya di perairan Selat Melaka. Okey. Cikgu teruskan lagi untuk peringkat jajahan.
Okey, dikawal oleh pembesar yang lain. Ada pembesar yang akan menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Dan mereka ini dilantik oleh sultan. Ada pula yang dilantik oleh pembesar berempat. Pemasuk bendahara boleh melantik, pengulu bendahari boleh melantik, selain daripada sultan. Sebab pembesar berempat ini sangat ramai. Ada 4, 8, kemudian 16, 32. Dan antara peranan mereka hampir sama, cuma mereka akan menjaga daerah dan kawasan mereka, menjaga keamanan, mengutip cukai. Kemudian undang-undang yang kedua, kita melihat perkara yang kedua berkaitan dengan undang-undang. Umumnya anak-anak dah tahu ada undang-undang hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Okey. Sambil itu anak-anak perlu tahulah mengapa undang-undang ini penting Untuk hukum kanun Melaka cikgu tak nak detailkan, tetapi anak-anak bolehlah pilih-pilih mana yang sesuai. Contohnya dalam itu ada mengenai jenayah. Jenayah, contoh undang-undang jenayah, apa dia? Okey, membunuh. Saya faham banyak, tetapi anak-anak perlu bijak untuk mencari contoh yang sesuai untuk dijawab nanti ketika exam. Di situ juga ada dinyatakan detail seorang yang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja dan pembesar, maka dia akan dihukum bunuh, sebagaimana latihan yang kita ada buat tadi. Okey, lain-lain apa yang terkandung dalam undang-undang ini? Peranan sultan dan pembesar. Antara peranan sultan dan pembesar, kita pun sedia maklumlah peranan mereka yang paling penting ialah dalam pentadbiran, selain daripada melaksanakan undang-undang. Ada dinyatakan di situ. Ada tugas sultan, bendahara, menggong, pengeluberi dan lain-lain lah. Ramai lagi tugas-tugas pembesar dinyatakan di situ. Okey, kemudian mengenai kekeluargaan, institusi kekeluargaan juga terkandung dalam undang-undang hukum kanun Melaka. Antaranya apa tujuannya? Barangkali soalan kepak boleh tanya untuk keharmonian, menyelesaikan masalah keluarga, Okey, menyelesaikan masalah urusan pernikahan. Okey, apa lagi undang-undang yang tidak kita masukkan tadi untuk mengurangkan kerana memenuhi keperluan 4 markah tadi ataupun 8 markah, tapi sebenarnya banyak lagi. Anak-anak perlu tahu hukum kanun Melaka ada kaitan dengan ekonomi. Ada aspek ekonomi. Yang paling senang diingat ialah pada cikgu ialah riba diharamkan dalam urusan perniagaan. Lain-lain pun ada lagi. Okey, anak-anak boleh baca. Satu lagi yang tak kita sebutkan dalam latihan tadi ialah perkataan untuk raja. Terdapat berapa perkataan khas dihususkan untuk digunakan oleh raja, seperti titah, murka, kurnia, anugerah. Okey. Yang lain-lain berkaitan dengan undang-undang Laut Melaka. Undang-undang Laut Melaka ini ada dijelaskan latar belakang undang diusahakan oleh Nahoda Jenal, Nahoda Diri dan itu contohlah. Tetapi yang penting untuk kita ketahui ialah apakah isi kandungannya. Antaranya ialah peranan Nahoda. Apa peranan Nahoda? Berkuasa penuh dalam urusan ketika pelayaran. Macam raja lah. Raja di kapal itu, raja dalam pelayaran itu. Arahan semua mesti diikut. Okey. Dan lain-lain yang ada. Okey, lain-lain ni cikgu tak boleh baca sendiri. Okey. Untuk pelayaran dinyatakan juga pegawai-pegawai lain selain Nahoda ada jurumudi, malim, jurubatu. Yang ini pun anak-anak bolehlah lihat. Mudah saja note ini tentang malim. Siapa malim? Minta maaf naik pula siapa malim? So okey, malim antara orang yang betul-betul pakar mengetahui banyak ilmu mengenai ombak, arus, kedudukan bulan, bintang dan sebagainya. Okey, ulang kajilah. Boleh hubungi cikgu jika tidak faham. Jenayah pula berkaitan dengan jenayah berkaitan keselamatan isi kapal. Menjadi tanggungjawab, menjadi perkara penting. Perbuatan-perbuatan salah ini akan dihukum. Ada dinyatakan di situ. Ada hukuman-hukuman dinyatakan dalam Undang Laut Melaka. Okey, berkaitan cukai juga ada dinyatakan dalam
Undang-Undang Laut Melaka. Ya. Okey, menarik untuk kita baca ya. Sedikit, mari kita baca sekejap ya anak-anak semua. Kita tengok. Nauda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang. 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sampai janjinya. Sama ada 3 tahun, 3 bulan, maknanya kena bayarlah ya. Kalau mereka tidak meneruskan pelayaran ya. Itu maksud ingin turun ya. So, lain-lain tidak ada. Nanti kita akan sambung untuk soalan sambung tutorial 4 ya. Untuk tujuan melihat kembali mengenai apa yang kita pelajari, cikgu akan bawa sebelum ni kita telah melihat ya hingga 9.11, 9.12, tapi yang ini cikgu akan rumuskan dalam tutorial 4 lah ya. Kita serentakkan. Setakat itu saja untuk tutorial kali ini. Saya harap anak-anak gembira dan boleh ikut tutorial cikgu. Minta maaf suara cikgu tu sekat pula tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.